dari kumpulan 12 akan membincangkan tentang isu pengangguran dalam kalangan masyarakat. Saya Harsharya Anand merupakan patron, matriks nombor saya ialah A19A016. Saya akan menjelaskan punca-punca pengangguran dalam kalangan masyarakat. Punca pertama ialah pengalaman dan kemahiran pekerja. Kekurangan pengalaman atau kemahiran akan menghambat peluang pilihan pekerja. Ia juga akan kurang diminta oleh majikan dan menyebabkan pengangguran dalam kalangan mereka. Seterusnya, kemelesetan ekonomi. Kejatuhan AD semasa kemelesetan ekonomi menyebabkan firma terpaksa mengurangkan keluaran dan menghentikan operasi. Hal ini akan menyebabkan peluang pekerja berkurang dan seterusnya meningkatkan kadar pengangguran kitaran. Salah satu faktor pengangguran ialah sikap manusia sendiri. Lebih suka membeli pekerja berdasarkan kesesuaian dan kelayakan yang dimiliki menyebabkan mobiliti pekerja tidak wujud dan pengangguran berlaku. Selain itu, persaingan dengan pekerja asing berlaku kerana pekerjaan asing sanggup menerima gaji yang rendah. Majikan lebih suka menerima pekerja asing kerana faktor gaji yang rendah. Seterusnya, penggunaan teknologi dalam sektor pembuatan salah satu faktor meningkatkan pengeluaran dan mengurangkan kos pengeluaran. Pengangguran meningkat kerana banyak pekerja telah menggantikan dengan mesin atau jentera. Salam sejahtera semua, saya akan dimulakan nombor matriks A19A0209. Hari ini saya membentang tentang langkah-langkah mengatasi pengangguran dalam kalangan masyarakat. Langkah pertama adalah majikan perlu memberi keutamaan kepada pekerja tempatan dan mengurangkan pengambilan pekerja warga asing supaya warga tempatan mempunyai kerja untuk menjana kehidupan harian mereka. Pembuatan majikan seperti ini boleh dapat mengurangkan pendatang tanpa izin yang lebih dikenali sebagai parti di negara kita. Langkah kedua adalah kerajaan wajib menguatkuasakan mekanisme kawalan pengambilan pekerja asing secara telus dan memberikan insentif seperti rebut cukai tahunan bagi majikan yang berjaya mengajikan pekerja tempatan sepenuhnya di syarikat mereka. Cukai yang lebih tinggi kepada pekerja asing boleh diperkenalkan oleh kerajaan kepada syarikat yang mengaji lebih 50% pekerja asing. Langkah terakhir adalah pihak majikan disyorkan menyediakan pelan pembangunan pekerja kepada warga tempatan termasuk insentif kenaikan gaji tahunan dan allowance sara diri, termasuk menyediakan jadual dan suasana kerja lebih kondusif dengan mengurusan lebih baik. Ini bagi memastikan pekerja tempatan seronok untuk menyumbang ke arah kualiti kerja, serta memberikan kesungguhan serta berkhidmat terbaik dalam tempoh yang lebih lama. Gaji dan allowance pekerja tempatan juga haruslah lebih tinggi berbeza daripada pekerja asing yang telah diberi kemudahan kediaman dan makanan dan minuman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nafara Hanim. Saya akan bentangkan mengenai sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu bagaimana pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian tersebut. Menurut akhbar Berita Harian, berdasarkan laporan minggu ketiga 2021, Sistem Insurans Pekerjaan SIP di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO, jumlah kehilangan pekerja bagi 2020 meningkat 167% iaitu daripada 40,084 pada tahun 2019 kepada 107,024 tahun 2020. Ini menjadi cabaran terbesar graduan siswaza baharu kerana kebanyakan mereka akan memasuki pasaran buruh untuk kali pertama, manakala kebanyakan majikan mengambil keputusan menangguh atau mengurangkan pengambilan graduan tahun lalu.
Pengangguran di Malaysia meningkat kepada 772,900 orang pada kadar 48% pada Disember 2020. Demikian menurut perangkaan terkini Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata bilangan penduduk bekerja pada Disember 2020 meningkat 0.1% atau 19,300 orang kepada 15.22 juta orang selepas mencatatkan penurunan pada bulan sebelumnya. Mengenai kedudukan penawaran buruh pada suku tahun keempat 2020, Muhammad Uzair berkata keadaan pasaran buruh bertambah baik secara beransur-ansur dengan tenaga buruh dan guna tenaga terus meningkat berbanding suku sebelumnya, masing-masing mencatatkan 15.92 juta orang dan 15.16 juta orang. Itu saja daripada saya akan berikan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum and hi. Nama saya Nur Syakira binti Basri. Nombor matrik saya A19A0668. Sumber yang saya gunakan untuk mendapatkan ilmu untuk mengenal pasti punca yang berkaitan dengan isu pengangguran dalam kalangan masyarakat adalah melalui artikel. Dalam artikel tersebut ada menyatakan beberapa punca pengangguran dalam kalangan masyarakat, antaranya ialah sikap graduan yang memilih pekerjaan. Sikap graduan pada masa kini lebih memilih pekerjaan di mana mereka menginginkan bekerja di sebuah pejabat yang di bawah penghawa dingin berbanding dengan bekerja di kawasan luar di mana mereka terkena dengan cahaya matahari. Contohnya seperti perladangan dan penternakan. Selain itu, kemasukan warga asing juga salah satu punca yang menyebabkan pengangguran dalam kalangan masyarakat semakin meningkat. Hal ini disebabkan kemasukan warga asing menyebabkan pekerja tempatan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Contoh yang kita dapat lihat adalah dalam industri penternakan, perladakan dan perindustrian, di mana industri-industri tersebut lebih dikuasai oleh warga asing. Seterusnya adalah kadar gaji yang rendah. Pada masa kini, masyarakat lebih memilih kadar gaji yang tinggi, di mana kelulusan atau kelayakan mereka sama sekali tidak sesuai dengan kadar gaji yang mereka inginkan. Oleh itu, ini menyebabkan punca pengangguran semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Yang seterusnya ialah sikap masyarakat yang tidak mempunyai kemahiran. Masyarakat yang kurang atau tidak mempunyai sebarang kemahiran yang diinginkan pada masa kini untuk mendapatkan pekerjaan menyukarkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan untuk mereka. Dengan penyelesaian bagi punca-punca yang menyebabkan pengangguran dalam kalangan masyarakat berlaku adalah yang pertama adalah mengadakan program atau kursus yang dapat memberikan satu kemahiran baru kepada masyarakat. Contoh yang kita dapat lihat adalah mengadakan kursus yang berkaitan dengan pembuatan kek ataupun kursus menjahit. Kursus-kursus ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mempelajari satu kemahiran baru untuk membuka satu pekerjaan ataupun satu bisnes untuk mereka jalankan sebagai satu kerjaya yang baru. Selain daripada itu, mereka juga dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat yang menganggur. Seterusnya adalah membuka peluang pekerjaan yang banyak. Pihak swasta ataupun pihak kerajaan hendaklah membuka peluang pekerjaan yang banyak kepada masyarakat. Contoh yang kita dapat lihat adalah membuka pusat pelancongan. Membuka pusat pelancongan. Pusat pelancongan yang dibuka dapat memberikan peluang pekerjaan yang banyak kepada masyarakat. Dengan ini, pengangguran dalam kalangan masyarakat dapat dikurangkan. Pada masa yang sama, sistem pelancongan yang dijalankan akan menarik pelabur asing ataupun pelancong asing untuk datang ke negara kita. Yang seterusnya adalah mengawal kemasukan warga asing. Pihak yang berkenaan hendaklah mengawal kemasukan warga asing bagi mengurangkan warga asing yang masuk ke negara kita ini. Dengan adanya
pihak berkenaan yang mengawal kemasukan warga asing boleh akan menyebabkan peluang pekerjaan bagi pekerja tempatan semakin bertambah. Ini dapat mengurangkan pengangguran dalam kalangan masyarakat. Penilaian kebolehpercayaan sumber boleh dilakukan berdasarkan keluaran akhbar berita harian yang diterbitkan pada 8 Mac 2021 oleh Luqman Arif Abdul Karim. Dalam akhbar tersebut menyatakan bahawa masalah pengangguran semakin meningkat sebanyak 4.9% pada Januari 2021. Hal ini berlaku disebabkan negara sekarang sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Secara tidak langsung, keadaan ini telah memberi kesan terhadap momentum pemulihan perniagaan serta pasaran buruh. Berdasarkan berkaitan dengan apa yang akan dibincangkan iaitu masalah pengangguran di Malaysia akan dikaitkan dengan sumber ilmu iaitu yang terdiri daripada panca indera, akal dan juga berita benar ataupun khabar. Pertama sekali adalah panca indera. Panca indera ini dia anggap hanya mencerap tetapi tidak mampu untuk menghukum kesahihan sesuatu. Dia fungsi dia adalah berkait dengan akal. Seterusnya, kalau akal pula ialah ilmu yang diperoleh oleh akal adalah bersumberkan panca indera yang terdiri daripada ilmu daruri dan juga ilmu nazari. Yang pertama sekali, masalah pengangguran di Malaysia meningkat mendadak sejak PKP dalam Januari hingga ke bulan Februari 2021. Merujuk artikel yang dikeluarkan oleh Berita Harian, kadar pengangguran meningkat sedikit sebanyak 4.9% dengan tambahan 9,700. Iaitu meningkat kepada kadar pengangguran meningkat kepada 7,8500 orang. Ini adalah disebabkan sektor-sektor tertentu terpaksa ditutup, terutama sekali dalam sektor pelancongan, serta perniagaan kecil-kecilan terpaksa ditutup. Dan juga salah satu punca yang terjadi adalah disebabkan kadar pembuangan kerja yang meningkat, terutama dalam kalangan masyarakat. Kaedah ini juga boleh diterima pakai secara logik kerana artikel ini disebarkan melalui sumber ilmu yang betul serta boleh diterima oleh panca indera, akal dan kerana telah disebarkan melalui khabar serta berita yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursalina binti Muhammad Syarif. Saya akan membentangkan tentang justifikasi dan rasional berkaitan dengan sumber yang digunakan dalam isu pengangguran dalam kalangan masyarakat. Sumber yang kami gunakan dalam isu ini adalah sumber keratan akhbar dan artikel. Keratan akhbar merupakan salah satu sumber yang boleh dipercayai kerana ianya hasil daripada temu bual dan penyelidikan dari laman web tertentu. Kami telah mengambil sesi temu bual keratan akhbar daripada hasil sesi temu bual bersama menteri berkaitan dengan indeks pengangguran di Malaysia. Begitu juga dengan isu pengangguran kami telah ambil daripada laman web tertentu bagi 3 tahun yang lepas berkaitan dengan pengangguran. Oleh itu, keratan akhbar merupakan salah satu sumber yang boleh dipercayai kerana ianya merupakan hasil daripada sumber yang boleh dipercayai. Seterusnya, kami menggunakan artikel sebagai salah satu sumber rujukan untuk kami membuat satu laporan berkaitan dengan isu pengangguran di Malaysia. Artikel yang kami ambil ini berasal daripada penerbit yang telah menggunakan dan membuat banyak penyelidikan, sebagai contoh penyelidikan tentang inflasi, kenaikan harga barang dan kadar pengangguran di Malaysia. Kami telah menggunakan artikel sebagai salah satu sumber yang boleh dipercayai kerana ianya penerbit yang terkenal dan salah satu penerbit yang boleh dipercayai. Oleh itu, artikel merupakan salah satu sumber yang kami gunakan untuk isu ini. Sekian, terima kasih.